Apa dia rukun yang panjang? Allahu Akbar, satu rukun. Sami Allahu liman hamidah, tak kira sebab dia rukun yang pendek. Boleh tengok di dalam Munyatul Musalli. Rukuk sujud yang pertama, baru rukun yang kedua. Rabbil firli, rukun pendek tak kira. Allahu Akbar, rukun yang ketiga. Sebelum tu imam angkat kepala, bagi orang bagi rukuk, bagi sujud yang kedua, kita duduk berdiri lagi, tu imam angkat je kepala, tuan-tuan tahu jadi apa? BURN, burn semayang kita tu. Sebab kita punya syarat kuduah imam tu dah terputus terus dah. Jadi sebelum tu imam angkat kepala untuk sujud kedua, kita mesti dah turun. Jaranglah ada orang panjang sangat, melainkan dia buat taranum bayati alhamdulillah. Tu lambat tu imam rakaat ketiga dia duduk taranum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, ada jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan malam ni insya-Allah kita akan teruskan kitab kita Bahrul Mazi jilid yang kedua, Babu fil qiraati khalfal imam. Bab yang datang pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Malam ni kita nak bincang sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapat satu keputusan sama ada kita duduk di belakang imam ni kena baca ke tak payah baca. Nak baca tu surah ke, nak baca Fatihah ke, ataupun kita tak payah baca, duduk je belakang imam sebab kita kata mengikut imam. Jadi kita follow je imam. Macam mana dan apa dalil yang selama ni kita duduk baca belakang imam tu, di mana pegangan kita. Baik. Ketahuilah kiranya saudaraku, adakah seseorang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam atau tiada boleh? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini, dapatlah kita ketahui akan hukumnya. Katanya, Ana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha fathaqulat alaihi al-qira'atu falamma insarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I wallahi qala fala taf'alu illa bi ummil qur'ani fa innahu la salata liman lam yaqra illa biha lam yaqra illa biha. Hadisun hasan sahih. Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya, suatu hari Nabi SAW sembahyang subuh bersama-sama dengan kami. Nabi ni tuan-tuan, kebanyakan daripada kehidupan dia akan jadi imam lah. Dia mai sembahyang dan dia jadi imam. Melainkan sahabat-sahabat yang duduk di jauh sikit, mereka tak duduk dekat dengan Masjid Nabawi, mereka duduk jauh, mereka jadi imam di tempat mereka. Contohnya Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia duduk di jauh dan dia nak ulang alik main Masjid Nabawi, dia jauh, dia semayang dekat di sana. Ada satu kes Sayyidina Mu'adz ni, dia baca panjang sangat. Kita pernah bincang dulu lah, panjang dia baca semayang. Jadi jemaah ada semua, mereka pun jadi macam, yalah, jadi ralat tak ralat, nak abang kat Nabi pun takkan pasal semayang nak pergi komplain. Tapi main yang lama-lama tu, jadi dia kata kena pergi abang sepatah kat Nabi lah. Dia pergi jumpa Nabi SAW, cerita, ya Rasulullah, kami nak cakap pun tak kena, kami tak cakap pun tak kena. Duk nampak macam panjang sangat, boleh tak
bagi tahu kat imam kami Sayyidina Muaz. Maka Nabi SAW panggil dia, Nabi tanya dia, afattanun anta ya Muaz, afattanun anta ya Muaz. Muaz, awak ni hang nak jadi orang yang timbulkan huru hara dan fitnah ke? 3 kali Nabi tanya dia. Sebab apa? Panjang sangat. Sebab hang baca panjang sangat, orang jadi malas main semayang. Elok-elok dia tu main semayang, dia tak main dah. Jadi kelang kabut, jadi kucak kacir manusia time tu. Jadi terfitnah manusia gitu. Maka dia macam ni. Itu sikitlah isu-isu luaran. Kebanyakan imam Nabi SAW pegang. Semua benda Nabi tunjuk. Haji Nabi tunjuk macam mana, umrah Nabi tunjuk macam mana, zakat Nabi tunjuk macam mana, semayang Nabi tunjuk macam mana. Semua Nabi tunjuk. Satu je Nabi tak pernah tunjuk untuk jadi apa dia? Nama dia azan. Azan Nabi tak pernah azan. Jadi kita tak ada ruang nak cerita. Baru ni saya cerita bab azan di surah Syakirin. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, ada rakaman. Sebab apa Nabi Muhammad tak azan? Ada 2 sebab utama yang Nabi tak pernah azan. Semua lafaz azan dilaungkan oleh Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah ibnu Umi Maktum, atau beberapa calon-calon Bilal, tapi Nabi tak pernah azan. Ada sebab dia. Saya dah cerita dah. Kita balik. Ketika pada kisah kita, kata Sayyidina Ubadah bin Samit, kami duduk sembahyang subuh satu hari. Lepas tu fathaqulat alaihi alqiraah. Maka berat, yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaan, kerana berlawanan bacaan dengan makmum yang di belakang dan mendengar bacaan hingga menghabis oleh Nabi SAW. Maka sembahyang jemaahnya. Jadi masa Nabi duduk sembahyang, Nabi duduk dengar sahabat duduk baca surah. Sahabat duduk pakat duduk baca, dia ni baca, dia tu baca, dia semua sahabat baca. Fathaqulat alaihi alqiraah. Nabi rasa berat, maksudnya menyilang-nyilang. Nabi nak baca, sahabat pun baca. Jadi macam tikap, anyampi. Nabi rasa macam berat nak baca tu. Nak habis sembahyang tu rasa macam tak berapa nak fokus. Sebab macam kita duk tengok budak-budak tahfiz sampai Quran kan, anak-anak kita yang tahfiz sampai Quran tu dah. Satu. Jadi nak fokus tu jadi susah. Falaman sarafa, apabila selesai ini, apabila tatkala berpaling dan selesai ia daripada memberi salam sembahyang, bersabda ia kepada sidang jamaah bahawasanya aku nampak akan kamu sekalian membaca di belakang imam kamu, yakni di belakang aku. Kata Ubadah bin Samit, berkatalah kami bagi ya Rasulullah SAW, sangat benar akan kami sekalian membaca belakang Nabi kat di belakang. Nabi kata, hampa ada baca ke belakang aku tadi ni? Hampa ramai-ramai ni ada baca tak apa-apa baca? Maka Ubadah bin Samit kata, wahai Rasulullah, ya betul kami ada baca kat belakang kami, pakat-pakat duk baca lah, kata Ubadah bin Samit. Maka Nabi SAW menyebut sabdanya, janganlah fala taf'alu illa bi ummil Quran. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu sekalian baca apa-apa sahaja dan tinggal pula Fatihah, melainkan hendaklah baca dengan ibu Quran, yakni Fatihah. Diterjemah Jawi tentunya di pening kan. Jangan baca apa-apa kecuali Fatihah sahaja. Lafaz hadis dia adalah la taf'alu illa bi ummil Quran. Jangan baca apa-apa melainkan kamu baca Fatihah sahaja belakang aku. Kerana fa innahu la salata liman lam yaqra illa biha. Kerana tidak ada sebarang sembahyang melainkan hang mesti baca surah Fatihah. Kalau tak ada, sembahyang hang jadi tak sah. Baik. Daripada hadis ini dapat kita ketahui beberapa benda. Yang pertama adalah ada 2 jenis sembahyang. Satu, sembahyang yang baca kuat. Satu, sembahyang yang baca pelan. Hadis yang kita bincang pada malam ni adalah sembahyang subuh. Sembahyang subuh dibaca dengan jahar, baca dengan kuat. Quran ni ada 2 jenis bacaan. Satu bacaan sir, satu bacaan jahar.
Saya tak ingat bahasa Arab Ustaz. Tak apa, orang boleh bahasa Melayu. Baca pelan, baca kuat, senang. Kalau istilah fiqh dia, bacaan jahar. Jahar tu louder lah, voice kita dengar. Bacaan sir, bacaan diam. Sir ada berapa? Semayang Zuhur, semayang Asar. Lain semua kita baca dengan jahar. Apabila kita nak baca dengan jahar, apa yang berlaku adalah setelah imam membaca Fatihah, selesai semua baca Fatihah, kita yang duduk di belakang mesti membaca surah Al-Fatihah tu. Dan waladdallina amin, cukup sekadar Fatihah, jangan dah baca surah yang lain. Kerana hadis pada malam ni habaq pada kita apa dia? La taf'alu, jangan hampa pergi baca macam tu, baca banyak macam tu, sehingga boleh ganggu. Thaqulat alaihi al-Quranu alaihi al-qira'ah, kerana akan memberatkan imam itu untuk membaca. Jadi selepas tu imam waladdallin amin, habis semua selesai dah amin dah, maka apa kita kena buat? Kita baca surah Al-Fatihah pula. Masa tu imam baca, kita dengar baca bacaan tu imam. Selepas daripada tu imam baca amin apa semua tu, kita baca. Dan imam janganlah terlalu cepat sangat membaca surah. Bagilah masa sikit makmum membaca. Syekh Fahmi Zamzam Nadwi Al-Maliki, dia bagi satu tips. Dia kata kalau boleh tu imam 3 nafas yang panjang. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gap sikit, jangan terus bantai. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelang kabut. Orang Pulau Pinang panggil tolanji. Tolanji maksud dia menerap je orang dia. Kalau tu imam baca ayat panjang tak apalah. Kalau pendek, dia dalam semayang ni tuan-tuan ada 4 tempat nama dia saktah. Saktah ni maknanya apa? Kita pause, berhenti sebentar. Tang mana 4 tempat tu? Mula kita baca takbir, Allahu Akbar, berhenti sat. Berhenti tu sama ada hang baca iftitah atau hang tak baca iftitah, berhenti sat. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim macam. Tang mana yang kedua? Waladdallin, saktah sat sebelum amin. Jangan waladdallin amin, jangan itu. Dallin amin. 2. Nombor 3 bila? Selepas amin, sebelum surah, berhenti sat. Macam tadi ya, 3 kali nafas tarik, dapat pahala saktah, pahala sunat. Tuan-tuan boleh jumpa 4 saktah di mana? Dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama karangan almarhum Syekh Wahbah Zuhaili. Dia ada tulis 4 tempat yang sunat kita berhenti. Banyaklah kitab-kitab fiqh bahasa Melayu kita pun ada juga. Cuma sambil kita kata tuan-tuan, senang kalau tuan-tuan nak rujukan. Nombor 3 di situ. Nombor 4 di mana? Nombor 3 sebelum baca surah. Ada 4 lah tuan-tuan. 1 selepas amin kita buat dah. Yang terakhir selepas baca surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bagi ada sikit. Saktah tu macam mana? Kita kata sekadar sebut subhanallah boleh dah, pendek sikit gitulah. Bukanlah tamak nina. Saktah orang panggil, berhenti sat. Maknanya jangan betul. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dia ra dengan ba terus dia bantai gitu. Dia hilang pahala. Saktah tu sunat tu hilang. Waladdallin amin. Dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Macam itu. Kita belakang kelang kabut kita ni. Jadi sunat kita berhenti sebentar. Jadi balik kita pada Fatihah kita, tu imam janganlah terus baca surah. Bagilah masa sikit. Jangan panjang sangat. Masa tu jangan pendek sangat masa. Habuh-habuh orang baca sampai Malika Medin okey dah, boleh jalan dah. Ia kan nak budu ke. Jadi
surah yang kita akan baca, dia bolehlah fokus juga. Kalau kita baca surah sejurus selepas Fatihah, kemungkinan orang yang jadi imam tu, makmum di belakang tu tak tahu baca surah apa, sebab dia duk fokus baca surah Fatihah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Fatihah ni wajib dibaca kalau kita muafiq. Kalau kita masbuk, maknanya Fatihah kita kredit bawah Tok Imam. Tok Imam belanja Fatihah kita. Tok Imam ni orang yang baik, dia belanja Fatihah. Macam mana kita nak tahu masbuk dan muafiq? Masbuk itu, muafiq itu orang yang sempat membaca Fatihah. Masbuk itu orang yang tidak sempat membaca Fatihah. Bila dia mai bila pun tak apa. Dia boleh jadi masbuk, dia boleh jadi muafiq juga. Jadi tuan-tuan kena perhati elok keadaan dan situasi kita. Kalau kita main lambat, kita takbir Allahu Akbar, tak sempat, baru iyyaka na'budu, Tok Imam buat apa? Tok Imam dah pun qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, terus rukuk. Bila kita rukuk dia, rakaat tu kita dapat. Tapi kita tak payahlah baca Fatihah. Kita rukuk terus. Yang kita kena baca Fatihah, mesti baca Fatihah adalah orang yang muafiq, mai pada awal. Dia sempat untuk baca Fatihah tu, tapi dia tak baca Fatihah, ataupun dia nganga, ataupun dia jenis baca lambat dan sebagainya, maka akan menyebabkan apa yang berlaku dengan dia ialah rakaat tadi tu dia boleh jadi tak dapat. Dia main sama dengan kita di belakang, tapi dia boleh jadi masbuk tak? Boleh. Bila situasi dia bila kawan ni sembahyang, dia tak boleh juga nak baca Fatihah. Kita boleh baca Fatihah ni sampai bila? Sampai rukun, 3 rukun yang panjang boleh. Apa dia rukun yang panjang? Allahu Akbar, 1 rukun. Sami Allahu liman hamidah, tak kira sebab dia rukun yang pendek. Boleh tengok di dalam Munyatul Musalli. Rukuk sujud yang pertama, baru rukun yang kedua. Rabbil firli, rukun pendek tak kira. Allahu Akbar, rukun yang ketiga. Sebelum tu imam angkat kepala, bagi rukuk, bagi sujud yang kedua, kita duduk berdiri lagi, tu imam angkat je kepala, tuan-tuan tahu jadi apa? BURN, burn semayang kita tu. Sebab kita punya syarat kuduah imam tu dah terputus terus dah. Jadi sebelum tu imam angkat kepala untuk sujud kedua, kita mesti dah turun. Jaranglah ada orang panjang sangat, melainkan dia buat taranum bayati alhamdulillah. Tu lambat tu imam rakaat ketiga dia duduk taranum. Kalau ada orang lambat macam tu lah. Jadi kebiasaannya jangan kita terlalu lambat sangat daripada imam. Jadi kalau kita masbuk, kita tak apa, ada kelonggaran untuk kita tinggalkan. Kalau kita main lambat tak sempat. Tapi kalau kita main awal, mesti habiskan Fatihah, supaya walaupun tu imam dah rukuk dah bangun, kita habiskan jugalah. Jangan, kerana Nabi SAW menyebut tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi tuan-tuan, memandangkan Fatihah ni satu benda yang sangat penting, maka hendaklah kita ambil berat untuk baca bagi elok-elok. Bukan mesti baca, kita kata janji baca, tak. Dia baca tu mesti betul. Kalau tidak, semayang kita jadi tak sah. Jadi tuan-tuan buat apa? Saya cadang, kita kena ada jugalah satu nama dia, talaqi musyafahah tu kena ada. Jumpa guru-guru Quran kita, jumpa guru-guru madrasah ni, madrasah tahfiz ada satu. Ustaz, saya nak baca Fatihah, boleh tak Ustaz tengok Fatihah saya? Sekali-sekala kita kena renew lesson Fatihah kita. Biar kita talaqi dengan 100 orang guru pun tak apa. Guru ni mungkin dia perasan di sini salah kita, guru ni mungkin dia perasan di sini salah kita. Dia ni kenal kita, dia segan nak tegur kita. Kita pergi jumpa orang kita tak kenal, dia tegur kita. Tu bagus itu. Ustaz-ustaz ceramah luar mai, ada Ustaz Don mai ke? Ustaz, saya nak ambil masa Ustaz 30 saat
Ustaz dengar saya baca Fatihah boleh tak? Boleh. Ustaz dengar, oh yang ni kena tekan sikit, yang ni tu kena tekan sikit. Tu baguslah kita berguru dengan ramai orang supaya kita boleh tahu Fatihah kita tu okey ke tak. Kita selesai dah, anak isteri sekali sekala kena panggil, Lijah oi, mai sini abang nak test Fatihah. Baca tengok. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Jadi kita kena check lah sebagai suami sekali sekala, buat spot check. Anak kita sulung tu, ni Hamdan main sini Ustaz. Oh abah, ni hang baca Ustaz Fatihah, abah nak dengar ni. Abah ni suruh baca Fatihah lah. Bacalah abah nak tengok hang baca apa. Hang baca Ustaz doa kunut, baca Ustaz ni tahiyat akhir. Sekali sekala buat ujian mengejut kat anak-anak. Kan anak-anak pula buat ujian mengejut kat bapak dia. Nerak juga. Abang mai Ustaz, isteri panggil. Kita pun masuklah dalam bilik. Anak-anak keluar kot tirai seorang, keluar kot dapur seorang. Kami tangkap abah. Sekarang abah pula baca Fatihah. Oi, jangan main dengan abah. Abah baru talaqi dengan Ustaz Don. Abah taranum terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang bismillah sampai 3 pagi, anak-anak tidur terus. Tu taktik nak menyelamatkan diri. Tapi ala kuliahnya kita nak abang pentingnya Fatihah tu dibaca, maka perbetullah bacaan kita. Tuan-tuan yang tak pandai baca Quran, tolonglah cari orang pergi belajarlah. Berlambaklah tuan-tuan, jangan habaq kat saya tak ada orang nak ajak saya baca Quran. Jangan cakap betul lah tuan-tuan. Kita bak kedah. Bak kedah boleh cari tak? Kedai mana sempoi apa semua, kedai mana cah kuih tiaw kerang lah apa semua. Boleh cari sampai rata-rata ni. Search mana internet. Boleh hantar rumah makanan sempoi. Hang beli kat mana ni? Sandwich ni sempoi ni. Aku tengok dalam Facebook sempoi. Macam-macam cari dalam Facebook. Hang tak tahu cari orang nak mengaji Quran. Berlambak dia USM ada, masjid negeri ada. Sini pun berlambak-lambak kat Batu Uban pun berlambak-lambak tok Syekh duk ada. Pilah baca. Mudah kan? Sembahyang bacaan makmum di belakang imam apa hukumnya? Dan bermula amal di atas hadis ini di dalam masalah ke-448 itu pada bacaan di belakang imam di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, dan perkataan Malik dan Anas dan Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq memikir mereka itu akan bacaan di belakang imam. Jadi kena baca juga lah. Baca apa? Fatihah tadi tu semua, daripada Imam Syafi'inya, Imam Ahmadnya, Imam Anas bin Malik dan sebagainya, semua berpendapat so kita baca Fatihah di belakang imam. Bab seterusnya, babu ma jaa fi tarkil qiraah khalfal imam idza jahara bil qiraah. Bab yang datang ia pada menyatakan nak habis lah tuan-tuan juzuk 2 ni. Ada satu lagi bab ya. Bab masuk masjid habis. Bab fi tarkil qiraah khalfal imam. Kita duduk belakang imam, imam baca kuat, bab dia kita tak baca pula Fatihah. Kita tak baca. Saya baca hadis dia. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Faqala hal qira'ata ma'iya ahadun minkum anifa? Qala rajulun na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni aqulu mali anazi'ul Qur'an. Qala fantahan nasu anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yajhar. Fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawati bil qira'ah hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kedua ni menjadi rujukan kepada mazhab-mazhab selain daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang mana sama hadis berkaitan dengan satu hari Nabi SAW selepas daripada semayang, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi tanya, ada orang baca tadi siapa-siapa di belakang aku? Maka kata seorang lelaki, ya Rasulullah SAW, sabdanya bahwasanya aku kata
berlawan akan Quran katanya, maka berhenti orang-orang daripada membacanya, serta Nabi SAW pada barang yang fihi dinyaringkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Hadis yang kedua ini sama macam hadis yang pertama, cuma Nabi tak mention kata hampa jangan baca kecuali Fatihah. Nabi tak kata. Cuma Nabi kata jangan baca apa-apa sahaja. Maka selepas daripada itu, maka tak ada lagi orang yang belakang baca di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sandaran ini menjadi rujukan kepada beberapa mazhab selain daripada Imam Syafi'i, yang mana selepas daripada semayang dengan imam, mereka tak baca apa, Fatihah ke, surah ke, apa dan sebagainya, kerana apa yang imam baca itulah yang dibaca oleh mereka. Jadi kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i baca surah yang kita katakan apa, surah Fatihah tadi itulah, dan selain daripada tu tak baca. Baik, kita tengok beberapa masalah yang hujung. 452. Bacaan nyaring di belakang imam, apa hukumnya? Dan di dalam hadis dalam masalah ini 450 itu ada menyebutkan agar Nabi SAW menyaring akan bacaan di belakang imam. Dan dalam Sahih Muslim pada bab nahyul imam al-jahri bil qira'ah khalfa imamihi ada menyebutkan satu hadis bersatu menghimpunkannya sebagai hadis yang dalam masalah tadi. Kata Imam Nawawi dalam syarahnya begini: dan bermula angkara Nabi ingkar baginda Nabi SAW pada nyaring bacaan makmum di belakang imam atau pada mengangkatkan suara itu, ialah ingkarkan dengan sekira-kira mendengar oleh orang yang lain daripada dirinya. Bukannya ingkarkan itu daripada asal bacaan. Bahkan pada hadis ini, pada hadis itu bahawasanya mereka itu membaca dengan surah dalam sembahyang yang tiada nyaring. Maka jadilah padanya dalil menyabitkan bacaan surah pada zahir bagi imam dan makmum. Kata Imam Muslim yang bermazhab Syafi'i, dia kata saat Nabi kata tak bagi, saat Nabi suruh baca. Jadi kita nak merge dua tu, kita nak faham macam mana. Caranya kita nak faham itu adalah yang Nabi kata jangan baca tu, jangan baca kuat sangat sampai ganggu tu imam. Adapun sendiri-sendiri yang baca tak apalah. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia ambil pendapat belakang imam kita baca, tapi kita tak kuat sangat, sekadar kita sendiri dengar sahaja, boleh kita baca bacaan yang macam tu. Baik, masuk kita pada satu bab yang terakhir. Bab ni pendek je. Babu ma yaqulu inda dukhulul masjid. Bab yang datang ia pada menyatakan apa yang perlu disebut apabila masuk di dalam masjid. An Fatimah binti Husain an jaddatiha Fatimatul Kubra qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida shalla ala Muhammadin wa sallama wa qala rabbi ighfirli dhunubi waftah li abwaab fadlik. Bab yang datang ia pada barang yang diucapkan pada waktu masuk ke dalam masjid. Apabila seseorang masuk dalam masjid itu, tiadalah sayugia baginya untuk masuk dengan diam-diam sahaja, bahkan yang sayugianya beramal seperti Nabi SAW, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Fatimah bintu Husain yang mengambil daripada neneknya Siti Fatimah Al-Kubra binti junjungan baginda Rasulullah SAW, katanya adalah Nabi SAW apabila ia masuk ke dalam masjid, selawat ia atas Muhammad SAW dan mengucap salam ia dengan katanya Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kemudian daripada itu dibaca Allah Rabbi ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Rabbi ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan bukakanlah pintu rahmatmu pada aku. Kata Ali bin Hujr
Dan kata Ismail bin Ibrahim, maka aku jumpa akan Abdullah bin Husain di Mekah. Maka aku tanya akan ini hadis. Maka katanya, aku dengan dia katanya adalah apabila masuk ia berkata Rabbi iftahli, Rabbi iftahli abwaab rahmatik, Rabbi iftahli abwaab rahmatik. Pada daripada Abi Humaid dan Usaid dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Isa, lagi bermula hadis Fatimah binti Husain itu dan tiada isnadnya yang muttasil, kerana Fatimah binti Husain itu tiada berjumpa dengan Fatimatul Kubra. Baik. Antara doa yang boleh kita baca apabila kita masuk dalam masjid adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ataupun kita boleh baca doa yang kita baca pada malam ni, Rabbighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan bukakanlah pintu rahmatmu untuk aku. Dua bacaan yang boleh kita baca lah daripada hadis ni. Dan tuan-tuan bila masuk masjid, kita amalkanlah masuk dengan kaki kanan. Duduk dalam masjid ni kita niat iktikaf, jaga kemuliaan masjid. Jangan kita buat masjid ni jadi macam rumah kita. Kerana apabila sesuatu benda tu dia ada hubungan dengan Allah, dengan Islam, nilai dia tinggi. Mungkin kapet ni kalau ada kat rumah kita, atau kapet ni kalau ada dekat hotel, kita pijak je. Walaupun hotel tu hotel mahal, hotel ENO mahal tuan-tuan, raja-raja ke apa, orang besar-besar main dia duduk di situ, ada kapet depan situ, sampai kantin, sampai tandas dia pun ada kapet. Tapi orang pijak. Tapi di sini kapet ni mungkin lebih murah daripada kapet yang ada di hotel, yang balut sampai tangga-tangga ada balut lebih. Tapi kapet di masjid orang tak akan pijak dengan kasut. Kerana kemuliaan bukan kemuliaan kapet, mulia sebab dia bersandar dengan satu benda yang mulia. Dia sandar dengan Islam, dia sandar dengan masjid. Batu yang sama kalau guna buat tandas, orang pergi tandas buang yang kecil, buang yang besar. Tapi batu yang sama kalau guna buat masjid sebagainya, di satu kemuliaan. Maka ni rumah ni, masjid ni adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya rumah tempat kita ibadat dengan Allah. Bukan Allah duduk dalam ni, tak. Rumah tempat kita cari keredaan Allah. Rumah atau tempat untuk kita dapat ibadat pada Allah Ta'ala. Maka kita jagalah tempat kita ni dengan elok-elok. Baik. Oh, saya pun tak sedar tuan-tuan. Habis jilid pertama dan jilid kedua. Tuan-tuan bawa kitab tak? Tak bawa lah. Standard lah. Macam saya abang. Saya tengok, saya tulis dah bila mula mengajar sini. Berapa lama lah. Dulu daripada awal saya ngajak kitab ni sini 10 tahun dah, 15 tahun dah kot. Saya pun tak tulis di sini bila start di sini. Tak ada, tak apalah. Alhamdulillah kita dah habis jilid pertama, jilid kedua. Nanti saya akan bagi tahu dekat tuan-tuan. Saya akan bagi tahu kat tuan-tuan sama ada kita nak teruskan jilid yang berikutnya, jilid 3, 4, atau jilid yang mana dalam Bahrul Mazi, atau saya nak bawa kitab lain dekat tuan-tuan. Saya akan maklumkan nantilah pada ahli jawatan kuasa supaya tuan-tuan ni. Dan saya tengok dulu di jadual tu apa yang tak ada. Contohnya fiqh ada, hadis ada, tauhid ada, sirah ada. Apa yang tak ada lagi, yang orang tak mengajar, mungkin saya boleh cari kitab yang bersesuaian dengan tu, kita buatlah. Buat. Dan satu lagi tuan-tuan, disebabkan kitab kita ni dah habis, jadi bulan depan pada hari Jumaat yang sama macam ni juga, saya nak buat kenduri kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mai lah. Nanti saya beritahu kat AJK, kita ada berapa orang, kita buat masak nasi bungkus ke apa, akak bawa balik seorang sikit lah. Saya buat kenduri, tuan-tuan mai lah. Sebab dah khatam kitab tu. Jadi
Lauk apa tuan-tuan jangan tanya lah. Lagi saya bincang tengok ada siapa-siapa catering kot ni je, kita cari orang kot ni lah kan. Mudah-mudahan dia masak buka-buka gitu, pakai ambil lah. Kalau tuan-tuan nak makan sini, kalau tak ada SOP ke apa, boleh makan, pakai makan sos sikit berjarak gitu. Nanti nak bawa balik pun boleh juga. Siapa nak buat mai kuih ke apa sikit-sikit ke apa top up gitu, kita pakai makan ramai-ramai gitulah. Sebagai tanda kita habis. Kita ada beberapa minit lagi, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan satu benda. Okey. Tuan-tuan, baru ni 1-2 hari ni ada tersebar di internet, ada satu anak seorang penyanyi popular tu, adalah dia buat sesuatu yang tak bagus lah. Anak dia kecil lagi tapi duk buat sesuatu, duk kiss sini kiss sana, jadi viral lah benda tu. Mak dia akhirnya mengaku, kata minta maaf, saya mengaku tu anak saya tak mau ambil tahu pasal pot artis semua tu. Saya cuma nak bagi tahu dekat tuan-tuan, siapa-siapa sahaja kalau terlibat dengan benda-benda macam ni, saya nak bak kat tuan-tuan, dalam dunia ni tak ada mak atau tak ada bapa yang dia suruh anak dia buat macam tu. Tak ada lah, setakat saya tahu ni. Tak ada mak yang nak suruh anak dia isap dada. Macam baru ni kita dengar juga ada seorang pemimpin, bekas pemimpin besar negara, yang anak dia pun kena tangkap di kelab malam, arak, mabuk dan sebagainya. Kita tak mention nama siapa lah tuan-tuan, cuma sebagai satu iktibar, bila kita jadi macam tu, kita jangan atas nama Islam ni, kita janganlah cerca mak dia, cerca bapak dia. Hang tak guna sedik punya bapa lah, haprak lah, macam-macam lah kita duk kata. Kita ni apa tuan-tuan, kita habaq anak ni macam tu lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita cuba bagi satu benda yang baik pada dia, kadang-kadang dia nak ikut kita, kadang dia tak mau ikut. Benda ni boleh jadi kat siapa saja. Dan dia pula penyanyi tu suami tak ada kan, dia seorang duk usaha, duk jaga anak atau apa sahajalah mak bapak yang ada tu. Maka kita pertamanya tuan-tuan, kita dilarang, kita tambah lagi perisa bagi serabut mak pak dia tu. Kita jangan tulang lah bagi depres mak dia lagi, jangan. Yang nombor 2, kita tutup aib orang. Kalau sampai video tu kat kita jangan sebarkan dalam grup-grup pula, bagi maruah anak dia tu. Maruah apa ustaz? Anak dia sendiri tak ada maruah, duk pergi minum arak, isap dada, cium sini cium sana. Anak dia tu tak apalah, tu bahagian anak dia, dia jawab dengan dia lah. Hang sampai video-video macam tu tak payah sebar dekat orang, simpan gitu. Dan selalu saya ajak kat tuan-tuan, bila kita jumpa benda-benda macam ni, kita kena baca satu ayat yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Allah Lut alaihi salam, zaman Nabi Allah Lut ni tuan-tuan, depa homoseksual ni, LGBT ni, rata-rata tau, tepi jalan, atas bonet kereta, tengah tunggu traffic light, atas belakang 7-Eleven. Jadi rata-rata Nabi Lut alaihi salam bila dia lalu, dia tengok LGBT macam tu, dia dengan family dia baca doa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Surah ni surah Syu'ara, juzuk 19, ayat 168 kalau saya tak salah. Rabbi najjini wa ahli, saya tengok dalam Al-Quran itu, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Saya ada bookmark dah. Nisa Taubah tak ada. Tak apa-apa, saya cari kat tuan-tuan. Surah Syu'ara 168 169. Surah Asy-Syu'ara juzuk ke-19, muka surat 374, ayat 169. Muka surat 3 tu. Sebab tu orang main kuliah suruh bawa pen dengan kertas. Tak apalah, kami memang mantap dah ingatan. Tulis kat kawan-kawan sekali. Kalau tak dapat, ada handset, boleh tulis siap-siap di handset tu. Ayat dia, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, peliharalah aku dan family aku daripada benda yang mereka ni buat.
Tuan-tuan baca paper ke, tengok di internet ke, budak ada jadi benda tak elok ke apa-apa berkaitan dengan homoseksual dan sebagainya, apa-apalah melibatkan maruah dan sebagainya, dan kita tak mahu anak kita pergi terlibat bunuh, dada, arak, judi, mati di situ. Terus kita baca Rabbi najini, ya Allah pelihara aku. Mula aku dulu mau selamat, jangan pergi buat benda macam ni. Dan family aku pun kalau boleh jangan buat macam ni. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Peliharalah aku dan family aku daripada buat benda ni. Dan tuan-tuan kita doa, ya Allah bagilah kekuatan mak dia. Dia tak tahu pun, kita doa kat dia, orang Islam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirat. Siapa yang tutup aib kawan dia, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Walaupun dia berbeza politik dengan kita. Kita politik A, dia politik B. Hang tak sama, aku pemimpin parti aku, hang pemimpin parti hang. Oh jadi ke anak hang, oh taruh dia, ni lah anak hang tak guna lah, sembang derai semua. Yang cakap macam tu lah tuan-tuan. Jangan buat begitu, pangai tu tak elok begitu. Kita nama orang Islam, hang politik ke apakah punya pasal, tapi bila jadi benda-benda macam ni, kita jangan cepat sebarkan maruah orang. Doa kat dia lagi elok, doa kat mak dia boleh jadi keluarga dia jadi elok. Tak mustahil tuan-tuan benda tu boleh main kat kita. Bukan tak boleh nasihat, boleh nasihat, tapi jangan cerca orang. Itulah abang lah, abang mau dengar. Kalau Pinang kan dia jenis lanjut begitu. Pedih tu, Tanjung punya, Tanjata punya. Jadi insya-Allah itulah tuan-tuan saya nak pesan supaya kita jaga benda-benda tu, moga Allah pelihara kita dan zuriat keturunan kita. Jadi ingat bulan depan saya akan bawa kitab baru atau jilid baru, dan yang pentingnya bulan depan ada kenuri. Tuan-tuan jangan tak main pula. Jangan main masa nak kenuri je. Main awal lah. Kita duduk semua, lepas tu kita bakal makan ramai-ramai. Okay, nah? Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Ya Allah, tani kami, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Hari ini kami telah selesai untuk mempelajari kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama dan jilid yang kedua, ya Allah. Kau berilah kefahaman pada kami, ya Allah, supaya kami dapat tunaikan solat dengan sempurna, ya Allah. Kau berilah kefahaman kepada kami, ya Allah, supaya kami dapat menunaikan ibadah seiring dengan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bagilah ilmu-ilmu yang kami pelajari ini membantu kami untuk bertambah amalan kami di dunia, ya Allah. Janganlah ilmu yang kami mempelajari ini sebagai hujah pada kami, mempersoalkan kami nanti di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkatilah ilmu dan kitab yang kami pelajari ini, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada kami dapat kefahaman dan dapat amalkan agama dan sampaikan Islam pada orang lain pula, dengan berkat pengajian kitab ini, dengan berkat pengarang ini Syekh Idris Al-Marbawi. Kau sedekahkanlah Fatihah, ampunlah pengarang ini, berilah kemuliaan pada dia di alam kubur, ya Allah. Bagilah pada dia kemuliaan dan keistimewaan disebabkan kitab yang penuh dengan barakah yang kami pelajari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedekahkan 3 kali qul huwallah kepada pengarang kita Syekh Idris Al-Marbawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Moga pahala bacaan Fatihah kita yang menyamai 1/3 Quran tu kita hadiahkan kepada seluruh muslimin dan muslimat, terutama kepada pengarang kita Syekh Idris Al-Marbawi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.